Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuhan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita diberi peluang oleh Allah lagi untuk meneruskan kehidupan, untuk menambah bekalan nak kita bawa balik ke kampung kita. Mudah-mudahan dengan itu bekalan kita nanti di alam yang selepas ini akan cukup dapat kita keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupan di sana nanti. Kalau cukup bekalan, selamatlah kita di sana. Tapi kalau tak cukup bekalan, malahan banyak hutang pula, di sana kita akan menderita. Kita akan diseksa oleh Allah SWT. Allah dah siapkan dua tempat selepas ini. Selepas kehidupan di dunia ini ada dua tempat. Satu tempat selamat dan bahagia, lagi satu tempat seksa dan menderita. Pilihlah mana anda. Ya. Allah dah kabul Al-Quran, inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami dah tunjukkan jalan. Pilih pada kamu, terpulang pada kamu. Ada jalan kamu kena ikut. Sama ada kamu nak jadi orang yang syukur, ini jalan syukur. Atau nak jadi orang kufur, ini jalan kufur. Kufur beriman dan syukur beriman dan Muhammad salih. Allah bagi syurga. Kufur dan maksiat, Allah bagi neraka. Pilihlah mana anda. It is all up to you. You have the choice. Nak syukur atau nak kufur. Pilih mana anda, ya.
Allah bagi pilihan. Kalau tidak akan syukur, maka kita mesti beriman dan beramal saleh. Itu janji Allah dalam Quran. Allah sebut. Walladzina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Jadi syarat nak syurga itu dua aja, bukan banyak. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Apa arti beriman? Percaya betul-betul, yakin betul-betul, 100%. Jangan ada syak, jangan ada zon, jangan ada waham. Apa nak dipercayakan? Rukun iman yang 6 tu. Mesti percaya betul-betul. Yang pertama, percayakan Allah. Yang kedua, percayakan malaikat. Yang tiga, percayakan Rasul. Yang keempat, percayakan kitab-kitab. Yang kelima, percayakan hari kiamat. Yang keenam, percayakan qadar dan qadar. Mesti 100%. Itu beriman. Amal soleh, apa amal soleh? Apa saja kita buat kena ikut cara Islam. Baru namanya amal soleh. Whatever you do must be in accordance with the teachings of Islam. Otherwise Allah will not accept. Tidak, Tuhan tak terima. Karena Allah dah tegas dalam Quran. Surah Ali Imran ayat 85. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, semayang tak nak ikut Islam, pakaian tak nak ikut Islam, ekonomi tak nak ikut Islam, perjuangan tak nak ikut Islam, akhlak tak nak ikut Islam, ya, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. No way Allah will accept. Tak ada jalan Tuhan nak terima. Wa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat nanti orang jenis itu akan menjadi orang-orang yang rugi. Orang rugi ke mana? Neraka sebenarnya mana? Orang ruginya tidak akan lepas dari neraka, kena jadi orang yang beruntung. Orang yang beruntung kena beriman dan beramal soleh. Baik, untuk pagi ini kita sambung lagi pembacaan kita. Ya. Masih lagi kita membicarakan tentang cara-cara nak mengelakkan daripada melakukan maksiat yang zahir yang dilakukan oleh anggota yang 7, ya. Kita sekarang sedang memelihara macam mana memelihara lidah, ya. Siapa ada kitab Rumi, buka muka surat 158. Betul? 158. Yang tak ada kitab, dengar. Lend me your ears. Ya, dengar je. Mana buat je? Tak ada kitab. Nanti balik ke rumah ni tanya dia orang rumah. Apa dia jual ustaz ni? Tak, mana aku tahu dia. Dari kitab. Nah, patutnya cari dia kitab. Kami hamno, kami kerap beli kitab pun. Ada rujukan kita. Balik ke rumah boleh dirujuk. Boleh dicek balik. Ini tak ada. Harap pengingatan je. Keluar daripada masjid, lupa lah. Kecuali tuan-tuan dan perempuan lah. Tuan-tuan dan perempuan ni tak payah. Ingat belakang. Yang 2-3 tahun sudah pun ingat lagi. 10 tahun sudah pun ingat lagi, ya. Ingatannya memang hebat. Itu yang tak payah kitab tu. Yang bodoh tok guru je. Mana-mana tok guru je yang bodoh. Kerana dia pakai kitab. Yang lain tak ada pakai kitab. Entah mana buatnya, marah-marah mana buatnya. Nah, ya. Alright. Untuk pagi ini kita sambung lagi. Yang kelima, hendaklah engkau pelihara akan lidahmu daripada menyucikan akan dirimu dan memuji akan dia kerana firman Allah Ta'ala. Kita ni masih tajuk kita memelihara lidah. Nah, yang pertama, lidah tu jangan berdusta. Sudah kita baca dulu. Yang kedua, jangan mengumpat.
Yang ketiga, jangan mengadu domba. Yang keempat, jangan bertengkar-tengkar. Yang kelima bagi nak baca ya. Jangan puji diri. Akulah yang paling cerah. Akulah yang paling hebat. Akulah yang paling apa? Yang paling rajin. Akulah yang paling apa lagi? Yang paling kaya. Akulah yang paling pandai dan sebagainya. Jangan puji diri itu. Ya. Istilahnya juga jangan takabur, guna lidah tu jangan takabur. Jangan masuk bakul angkat sendiri ya. Kita mesti bersifat dengan lawannya. Lawan daripada takabur tu kan. Tawadhu', merendahkan diri, merasakan diri kita tu lebih hina daripada orang lain. Bersenang ni, ngajarnya senang, tapi nak mengamal pun senang, merasakan diri dia lebih hina daripada orang lain. Malahan dia merasakan diri dia lebih hina daripada anjing. Nah, kerana anjing tu dia bukan ditanya di akhirat besok. Tapi di dunia tu everything will be accounted for. Tak ada yang tertinggal ya, semua kamu. Jadi jaga lidah tu. Jangan puji diri. Nah. Yang kelima ya. Jangan ini kedua je. Ini kelima tadi ya. Yang hendaklah mana dia? Tak betul. Yang kelima, hendaklah engkau pelihara akan lidahmu itu daripada menyucikan akan dirimu. Jangan rasa kita ni suci aja, tak ada dosa. Ya, bagus semua. Kalau aku mati esok syurga mana lagaknya. Jangan. Ya. Orang lain tu semua berdosa belakang. Tuan guru berdosa belakang. Tuan imam berdosa juga. Dia masukkan diri dia jadi ahli syurga. Jangan. Ya. Jangan puji diri. Dan memuji akan dia. Jangan puji diri dulu. Masjid ni aku lah. Kalau tak ada aku ni tak ada siapa nak datang pun. Jangan. Apa saja kita buat itu sandarkan kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Allah bagi aku ilmu. Alhamdulillah. Allah bagi aku kerajinan. Alhamdulillah. Allah bagi aku ketaatan. Ya. Sandarkan apa saja dengan Allah Taala. Jangan puji diri. Siapa puji diri dia takabur. Orang takabur tu dia mewarisi sifat iblis. Benar? Dan yang makhluk yang pertama takbur ialah iblis. Aba wastakbar kata Allah. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ingat ketika aku perintahkan malaikat-malaikat sujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Kenapa? Aba, ingkar, wastakbar, lagi takbur. Wa kana minal kafirin. Terus jadi kafir. Asalnya namanya bukan iblis. Namanya Azazil. Azazil artinya mulia. Azazil artinya yang mulia. Tapi bila dia takbur je, tak nak ikut perintah Allah, terus jadi kafir. Terus jadi kafir. Wa kana minal kafirin. Terus tukar nama jadi iblis. Illa iblis aba wastakbar. Malaikat iblis dia engkar lagi takbur. Takbur lagi, engkar lagi takbur. Baik. Apa kata Allah? Fala tazakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Fala tazakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Artinya maka jangan engkau menyucikan akan dirimu. Jangan rasa diri awak tu hebat. Jangan rasa diri awak tu bagus. Jangan rasa diri awak tu sempurna. Jangan rasakan diri awak tu tak ada dosa. Kita patut merasakan diri kita tu berdosa. Sebab wali-wali tu dia tak tahu bahawa dia tu wali. Kita aja mengatakan dia wali. Tapi dia merasakan diri itu berdosa belakang.
Syekh Abdul Qadir Jalani merasakan diri dia berdosa belaka, dia pun tahu bahawa dia itu wali. Dia itu salah satu daripada rahsia Allah Ta'ala. Ada 10 Allah rahsiakan, di antaranya wali-wali lah. Wali itu sendiri tak tahu bahawa dia itu wali. Kita mengatakan dia itu wali berdasarkan ilmunya, berdasarkan ibadahnya, berdasarkan akhlaknya, berdasarkan hikmah yang ada padanya. Kita mengatakan dia itu wali. Dia sendiri tak tahu bahawa dia itu wali, ya. Kalau dia mengaku dirinya wali, dia bukan wali itu, dia kuali. Jangan mengaku dia jadi wali, ya. Wali itu apa? Kekasih Allah. Allah kasihkan dia. Ini begitu juga. Maka jangan engkau menyucikan akan diri kamu. Fala tuzakku. Jangan kamu sucikan diri kamu. Anfusakum, diri kamu tu. Huwa a'lam. Maka dia lebih tahu apa saja bagi orang-orang yang bertakwa. Jangan engkau menyucikan akan diri kamu, yakni jangan kamu puji akan diri kamu. Allah itu lebih tahu, dia lebih tahu. Dengan orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Siapa takwa, Allah yang tahu. Kita tak tahu. Jangan mengaku diri itu takwa, jangan mengaku diri itu alim, jangan mengaku diri itu hebat, jangan mengaku diri dia sempurna. Yang sempurna hanya Allah Ta'ala saja. Lain tak ada yang sempurna, ya. Mesti ada kekurangan. Paling kurangnya dia hendakkan Allah itu menjadikan dia. Itu paling kurang. Jangan rasa dia teres. Aku yang paling handal. Tambah orang duduk di sini, duduk atas bangku ni. Aku yang paling teres. Tambah, aku lebih handal daripada Tuan Haji Haris. Aku lebih handal daripada Cikgu Nur Azmi. Aku lebih handal daripada Ramadan dan sebagainya. Jangan begitu. Kita kena merasa kita lebih hina daripada semua sekali. Saya orang tua merasa lebih hina daripada orang muda depan saya ni. Kenapa? Kerana mereka tu muda lagi. Tak ada banyak dosa. Saya dah tua. Dah ganyut. Banyak benar dosa. Ya. Orang muda pula kena merasa dia lebih hina daripada orang tua. Kenapa? Kerana dia dah tua. Banyak amalannya. Ilmunya banyak. Pengalamannya banyak. Aku muda lagi. Tak sempat lagi. Nak beramal. Nak ada rasa itu. Malahan kita kena merasa lebih hina daripada orang kafir. Merasakan lebih hina daripada orang kafir. Kenapa? Merasakan, jangan tunjukkan kehinaan tu. Nak ada dalam diri itu merasakan hina daripada orang kafir, ya? Jangan tunjukkan. Orang kafir itu kita kena tegas. Asyidda 'alal kufar. Artinya bersangatan tegasnya terhadap orang kafir. Tapi sama orang-orang beriman dia ruhama ubainahu. Artinya berkasih sayang di antara mereka. Artinya merendahkan diri di antara sama kita. Tapi nak ada rasa tu. Kena rasa kita ni lebih hina daripada orang kafir sendiri. Lebih hina daripada Benjamin Netanyahu. Sedangkan Benjamin Netanyahu tu musuh Islam tu. Beribu-ribu kanak-kanak di Gaza tu dia bomnya, habis mati. Baru-baru ini, ya. 8,000 lebih mati. Tapi kita kena merasakan diri kita lebih hina dari dia. Mana tahu? Berkuasa ke tak berkuasa, Allah memberi hidayah pada dia. One more time. Berkuasa ke tak berkuasa? Berkuasa. Kalau Allah nak bagi hidayah dia, senang aja, ya. Terus mengucap dua kalimah syahadat. Nah. Kemudian tukar nama. Tak ada lagi nama Benjamin Netanyahu. Tukar nama apa? Ibrahim Netanyahu. Agaknya lah. Lepas aja mengucap tu kalau syahadah terus mati. Benjamin Netanyahu tu lepas aja mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah terus mati. Apa jadi? Apa jadi pada dia? Terus masuk syurga tanpa hisab. Tak ada nak melakukan dosa. Lepas mengucap tu mati macam. Terus masuk syurga. Kita siapa terus masuk syurga angkat tangan dia nak tengok mana dia orang ni angkat gambar ni ada kamera tu. Berlambat-lambat dosa kita. Jadi kita kena merasakan bukan nak tunjukkan, ya? Merasakan diri kita tu lebih hina daripada orang kafir. Jadi kita lebih hina lagi, rasakan diri tu lebih hina daripada Lim Kuan Eng, lebih hina daripada Lim Kit Siang. Merasakan, bukan tunjuk, ya? Merasakan. Lebih hina daripada Ramasami dan sebagainya.
Faham ke ni? Merasakan, bukan nak tunjuk ya. Merasakan kita tu lebih enak. Ini bukan senang rasa hati. Orang tak tahu, kita aja tahu. Allah aja tahu. Allah dan kita aja tahu. Lain tak tahu. Ya? Itu dia. Ini ngaji tasawuf ni nak macam ni ya. Kemudian soal. Ditanyai orang akan setengah hukama. Hukama tu ahli-ahli yang ada hikmah. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti Abu Ibnu Hajar Al-Haytami itu hukama ya. Wali-wali Allah. Apa sebenar-benarnya kejahatan itu? Kejahatan itu apa? Ya, ditanya kepada hukama, ditanya kepada ulama-ulama dulu ya. Maksudnya perkara itu benar tapi jahat. Dia buat benda yang benar tapi jahat. Maka jawabnya sebenar-benar kejahatan itu ialah memuji seorang akan dirinya sendiri. Itulah orang yang paling jahat. Walaupun dia buat baik, sembahyang rajin, baca Quran suara sedap, johan pula tu, tak pernah silap, tapi dia merasakan diri dia itu sempurna, merasakan diri dia itu bagus, merasakan diri dia itu terror, merasakan diri itu hebat. Itulah kelakuan yang terjahat. Orang tak tahu. Orang lain semua tak tahu. Yang tahu diri dia sendiri, Allah tahu. Itu paling jahat. Di sisi Allah dia itu jahat. Takabur, ego, sombong, bagaimana? Allah aja yang tahu, dia tak tahu. Dia tahulah. Allah tahu, dia tahu. Orang lain tak tahu. Itu yang paling jahat. Kata dia hukama, kata dia wali-wali Allah dulu ya. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, wali-wali Allah tu merasakan diri dia tu berdosa belaka. Tak pernah mereka tu ini wali tahu. Tak ada ya. Syekh pada Jalani tak pernah kata begitu. Imam Syafi'i tak pernah kata aku yang paling herat tara. Tapi dia mengarang kitab. Sekarang ni jadi rujukan seribu-ribu orang baca kitab dia. Begitu ke Imam Ghazali. Dia mengatakan diri itu berdosa besar. Kalau kematian itu dengan ke mana lah kan merasakan diri itu. Tak pernah orang kata aku dah karang kitab banyak. Kadang-kadang Ihya Ulumuddin dibaca oleh beratus-ratus ribu orang baca. Aku dah sentuh masuk syurga. Tak ada ya. Wali-wali Allah tu dia merasakan diri dia berdosa. Cuma kita ni mau 2-3 kali mayat udah aku ni mati sesuai syurga mana dah kau ni. Kira kita yang macam itu. Tapi ulama-ulama dulu tak ada macam tu. Imam Syafi'i tak ada rasa macam itu. Imam Hanafi tak ada rasa macam itu. Imam Maliki tak ada rasa macam itu. Begitu ke Imam Hanafi tak ada rasa macam itu. Kita aja merasakan kita ni cara hebat benar. Baru 2-3 kali semayang. Itu pun kadang-kadang tak betul semayang. Rasa dari cara benar ya. Nengok ni dia ni so ke mana lah kau ni. Dia orang takbur tu merasakan diri dia lebih baik dari orang lain, orang takbur tu. Itulah kejahatannya sebenarnya. Kata dia hukama tadi ya. Faham ni? Jadi jangan sekali-kali merasakan diri dia tu hebat. Maka jangan engkau biasakan akan memuji dirimu, kerana yang demikian itu mengurangkan akan martabat dirimu. Kalau kita menengok dia selalu memuji diri aja, seronok bersamaan dengan dia. Cerita dia aja. Masjid ni aku lah. Gopeng ni aku lah. Tak ada aku entahlah. Siapa siapa datang gopeng. Tak ada siapa datang masjid. Tak ada aku kebaikan yang berlaku. Aku lah ni. Jangan. Jangan puji diri. Dia merendahkan martabat. Orang tak suka dengan dia. Orang menyampah dengan dia. Orang tak nak sembang dengan dia pun. Mengurangkan martabat dirimu kepada manusia dan mendatangkan akan murka Allah Ta'ala. Yang paling takut kita Allah murka lah. Orang murka tak apa, lantak lah tuan-tuan marahkan saya, perempuan marahkan saya tak gaduh. Habis-habis dilarang saya datang. Tak ada ngajar lagi. Hak itu je pun. Tapi kalau Allah murka, kalau Allah marah, gimana? Di dunia ni lagi Allah bagi hidupnya kelang kabut. Hidupnya kacau merbau. Di dunia lagi tak ada ketenangan jiwa,
nak meto saja, merongok hangat aja di dunia. Allah siksa dalam dunia lagi. Esok nak mati Allah siksa lagi. Ya. Bangkit bingkai atau beliak mati tu. Dia mengerang-erang tu. Nak mati. Siksa ya. Kemudian dalam kubur siksa lagi. Dihimpit bumi. Diempuk di muka dan akhir. Didatangkan ular dan kalim mata-mata. Jadi dalam kubur. Lebih-lebih bangkit dalam kubur lagi disiksa. Bangkit dah kena siksa dah. Ya. Dijadikan Allah seperti binatang yang pangai hanya diamal dalam dunia ni. Ada yang bangkit apa serigala, ada yang bangkit apa kaldai, ada yang bangkit apa harimau, ada yang bangkit apa ular, ada yang bangkit apa semut, mana? Orang yang takbur tu Allah akan jadi dia sebagai semut. Semut tu kecil ke besar? Kecil. Kuat ke lemah? Lemah. Jadi ambil semut tu, itu orang takbur dalam dunia ni. Ya? Dibangkitkan Allah seperti semut, kemudian diletakkan semut tu di perjalanan orang lalu lalang. Orang lalu lalang itu apa buat dia orang? Dia kacak-kacak dia orang. Itu kan dalam dunia ni sombong mana? Aku yang terbaik, aku yang hebat, aku yang bagus. Esok dijadikan itu semua. Tapi tak jangan. Jadi jangan puji diri. Kena merasakan diri itu hina dari semua manusia. Malahan lebih hina dari anjing sendiri. Anjing tidak ditanya. Malahan anjing ada tak menjadi ahli syurga? Tuan-tuan dan puan-puan, ada tak anjing jadi ahli syurga? Ada tak? Dia tak jawab ni, diam dekat. Ada korang pun. Ada tak anjing jadi ahli syurga? Anjing mana? Mana anjing jadi ahli syurga? Lasi ya? Doki ya? Mana? Anjing ashabul kahfi. Namanya Qitmir. Dia menjadi ahli syurga. Siapa lebih hina? Manusia yang masuk neraka ke anjing yang menjadi ahli syurga? Siapa yang dapat siksa dari Allah? Anjing dari syurga tu tak ada, dia dapat nikmat-nikmat syurga. Manusia yang masuk neraka setiap saat, setiap detik, setiap ketika disiksa oleh Allah SWT. Itu dia ya. Jadi jangan takabur. Murka Allah Taala tu tak lalu kita nanggungnya. Ketika kita nak tu. Jangan engkau biasakan akan memuji dirimu, kerana yang demikian itu mengurangkan akan martabat dirimu kepada manusia dan mendatangkan akan murka Allah Taala. Itu yang kelima. Jadi maknanya lidah tu pelihara. Yang kelima, jangan puji diri. Faham ni? Jangan takabur. Jangan masuk baka angkat sendiri. Ada lagi tu yang keenam. Jangan nak pelihara lidah ya. Yang keenam, engkau peliharakan lidahmu itu daripada melaknat. Melaknat apa? Mengeji. Mengeji akan sesuatu. Jangan dilaknat. Ya. Jangan laknat makanan. Ya. Jangan makanan, jangan laknat cuaca. Apa kena ini? Kita ngomong. Panas. Hujan aja. Aku nama saya tak kerana tak boleh. Hujan ya. Jangan dilaknat cuaca ya. Karena itu ketentuan dari Allah Taala. Allah yang memberi cuaca seperti itu. Ada jadinya bulan ni hujan saja ya kira. Jangan laknat. Celaka hujan ni jangan. Jangan melaknat apa-apa saja ya. Jangan gunakan lidah tu untuk melaknat akan sesuatu daripada makhluk Allah. Jangan melaknat kucing, jangan melaknat anjing, jangan melaknat ayam, jangan melaknat apa saja lah ya. Tikus pun jangan dilaknat. Walaupun benda itu boleh kita bunuh, tapi jangan dilaknat. Semut boleh kita bunuh, tapi jangan dilaknat ya. Daripada makhluk Allah tu jangan dilaknat. Dan daripada memaki akan sesuatu, daripada yang demikian itu, maka sayubianya jangan engkau laknatkan sesuatu yang dijadikan Allah Ta'ala dengan laknat yang ditentukan. Jadi dia khususkan pada sesuatu. Jangan celaka hujan ni, jangan celaka matahari ni, panas no, anggap hijau aku, jangan.
Sama ada manusia atau binatang atau batu atau kayu atau api atau makanan atau lainnya. Jangan laknat. Sama ada orang Islam atau orang kafir. Orang kafir punya laknat. Karena itu kita tak tahu. Mungkin dia nanti akan diberi hidayah oleh Allah SWT. Jangan celaka, tak boleh. Ya? Yang tertentu. Celaka Benjamin Netanyahu, jangan, kita tak tahu. Ya? Bersalahan dengan umum. Kalau umum tak apa. Orang kafir tu tidak akan dapat hidayah dari Allah Taala. Itu tak apa. Dia umum. Tapi jangan khusus dengan orang kafir tu. Syanu tak boleh. Tapi kalau umum kan tak apa ya. Ya. Allah apa? Allah berkata innallaha la yahdi biqaumin kafirin innallaha la yahdi qauman zalimin. Makanya Allah tidak memberi hidayah kepada mereka-mereka yang zalim. Ya. Allah tidak memberi hidayah kepada mereka-mereka yang kafir dan sebagainya. Tak apa, umum ya. Tak ada tentu orangnya. Ya, atau orang kafir yang tertentu bersalahan dengan umum maka iaitu tiada mengapa seperti dikatanya laknatullahi alal kafirin. Ini kafirin kazibin atasnya nombor 2 apa ni? Laknatullahi alal kazibin. Allah melaknat mereka-mereka yang berdusta. Nak nyebut itu umpama apa? Allah melaknat mereka-mereka yang berdusta. Atau laknatullahi alal kafirin. Allah melaknat mereka-mereka yang kafir. Allah laknat siapa orang tak sebut. Seperti yang tersebut dalam Al-Quran. Tetapi yang aulanya, yang bagusnya, jangan laknat tersebut ya. Tapi yang aula atau yang bagus, yang utamanya, jangan engkau laknat akan seseorang. Jangan melaknat. Nak puji orang tak apa, jangan puji diri. Puji orang lain tak apa. Syanu tu bagus, tu imam tu bagus, tak apa. Puji orang ya. AJK masjid tu bagus semua. Bikin apa namanya rajim no ya, tak apa. Tu puji orang lain. Jangan puji diri sendiri. Apa kata Imam Ghazali? Ini ayat Quran tadi dah. Apa kata Imam Ghazali pula? Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wala taqta' bisyahadatika ala ahadin min ahlil qiblati bisyirki au kufrin au nifaqin fa innal mutli'a ala sarairi wallahu ta'ala fala tadkhulu bainal ibadi wa bainallahi ta'ala. Itu cakap Arabnya. Apa tinta? Saya pun tahu cakap orang Arab. Yang tahu dua perkataan dia. Ana anta. Tahu lah. Cuma macam salah saja. Macam tak betul je. Saya tahu ana anta saja. Dia tanya ustaz nak ke mana ustaz ni? Saya punya anta nak kepo. Saya jawab anta nak kepo. Patutnya apa jawabnya? Ana nak kepo. Selalu salah aja. Ya. Jadi Imam Ghazali memanglah dia bukan orang Arab pun tau. Dia memang pakar dalam bahasa Arab kan. Dan jangan engkau, itu cakap Melayu ni, jangan engkau putuskan dengan saksimu. Dengan saksimu jangan putus atas seseorang daripada ahli kiblat. Artinya jangan laknat orang yang semayang. Orang yang menghadap kiblat tu jangan dilaknati. Orang yang datang ke masjid tu jangan dicela, jangan dimaki, jangan dilaknat. Kerana dia tu ahli masjid. Jangan dia putuskan, jangan putus hubungan dengan dia. Kalau kita laknat dia, dia dah marah ke kita. Dia dah tak tegur kita. Dia dah jadi musuh kita. Jangan. Seorang yang ahli kiblat, iaitu orang yang pada zahirnya Islam, nampak dia Islam, berkepiah, menutup aurat, dan sebagainya. Jangan nak orang jenis itu, dia ahli kiblat tu, orang Islam itu. Ayat ini jangan engkau hukumkan akan seorang yang demikian itu dengan syirik. Yang kata dia itu syirik.
atau munafik, jangan ya. Atau kafir atau munafik. Jangan sewenang-wenangnya menuduh orang tu kafir, menuduh orang tu munafik, menuduh orang tu sesat, menuduh orang tu syirik. Karena kalau sewenang-wenang, kalau dia bukan kafir, apa jadi? Kalau dia bukan kafir, kita kata dia kafir, macam kekufuran tu kembali kepada kita. Dia melantun balik kepada kita. Nah, kita kata orang tu sesat, dia sesat tu kan? Jangan. Kita tak tahu. Nah, nanti kesesatan tu balik kepada kita. Ya. Kita katakan dia tu munafik, jangan. Nanti kemunafikan tu kembali kepada kita. Kalau dia bukan munafik lah. Kalau dia munafik betul, tak apa. Bukan tak apa disebut. Tidaklah kembali kepada kita. Dia memang munafik pun. Dan kalau orang tu kafir, kena kata dia kafir. Ya, orang tu kafir, kena kata dia kafir. Kalau kita tak kata dia kafir, kita pula jadi kafir. Dengar ni, hadis ni. Man lam yakfur kafirun fahuwa kafirun. Hadis Nabi tu. Siapa tidak mengatakan orang kafir itu sebagai kafir, maka dia adalah kafir. Ya. Kena katakan dia kafir. Kita nampak dia tu baru balik, baru semayang di tokohnya. Tengah baru nyembah patung. Jangan kata dia tak kafir. Dia tu beriman, jangan. Kita kena kata dia tu kafir. Kalau kita tak kata dia kafir, kita pula jadi kafir. Tapi kalau dia beriman, orang tengah semayang, kita kata dia kafir, kita pun kafir juga ya. Man yakfur mu'minan fahuwa kafirun. Itu hadis lain ya. Siapa mengkufurkan orang yang beriman, maka dia adalah kafir. Tapi siapa tidak mengkafirkan orang yang kafir, maka dia juga adalah kafir ya. Dan nampak dia tengah bawa kawali tu, well. Dia tu bukan kafir, jangan. Jadi kafir tu. Kalau kita tak katakan dia tu bukan kafir, kita pula kafir. Cuma jangan sewenang-wenang. Tengok aja orang pakai pendek kafir, jangan. Tengok aja orang beli nombor ekor kafir, jangan. Karena dia mungkin dia orang beriman. Kita tak tahu ya. Dia buat dosa itu hadir. Patutnya kita tegur aja, udah tegur. Jangan ambil nombor ekor, hukumnya haram. Itu tak apa. Karena itu perintah Nabi tu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi. Siapa nampak satu kemungkaran, hendaklah dia ubah dengan kekuasaan yang ada pada dia. Fa in lam yastati' fa bi lisani. Kalau tak boleh dengan kekuasaan, tak ada kuasa kita mengubahnya, diubah dengan lidah. Kabur dia. Jangan ambil nombor ekor, haram, berdosa. Kalau dosa nanti tak diampun Tuhan, masuk paket, kabur begitu. Ya. Fa in lam yastati' fa bi qalbi. Kalau tak boleh dengan lidah hendak orang ni, sekurang-kurangnya dalam hati ya. Jangan seronok dengan kemaksiatan. Itu Nabi kata kabur tu. Cuma jangan sewenang-wenangnya menuduh orang tu kafir, sewenang-wenangnya menuduh orang tu munafik, sewenang-wenangnya menuduh orang tu sesat dan sebagainya. Tahu sewenang-wenang? Jangan ya. Cuma Allah bagi tanda-tanda munafik tu banyak. Dalam Quran banyak tanda-tanda orang munafik tu. Itu bukan nak nengok orang, bukan nak nuduh pada orang. Itu untuk diri kita, sebagai panduan diri kita. Jangan kita ni termasuk dalam golongan itu. Itu Allah bagi tanda-tandanya. Apa tanda-tanda orang munafik itu? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah bagi tahu kita tanda-tanda orang munafik itu. Apabila mereka berada di kalangan orang beriman, mereka berkata kami beriman. Mayang sama dengan kita, wirid sama dengan kita, baca Quran sama dengan kita, selawat sama dengan kita. Nah, wa idza laqul ladzina amanu qalu inna ma'akum wa idza qalu ila syayatinihim qalu. Apabila dia balik bergeng-geng member-member dia, qalu inna ma'akum, sungguhnya aku bersama dengan kamu. Bersama dengan orang beriman, dia macam orang beriman. Bersama orang kafir, dia kata qalu inna ma'akum, aku bersama dengan kamu. Kalau dia dangdut, orang tu dangdut, dia pun dangdut juga sama.
dalam hatiku hanya ada kamu. Kalau dia Hindusan, dia pun Hindusan juga. Ya, Ujang beli kain. Kalau dia karaoke, dia pun karaoke juga. That's the way I like it. Itu tanda orang munafik. Bukan nak tuduh siapa-siapa, bukan nak nangkut siapa-siapa. Untuk diri kita jangan berlaku seperti itu. Kerana orang munafik itu macam itulah keadaannya. Nah, dia macam sesumpah. Tahu apa sesumpah? Kalau latar belakangnya hijau, kulitnya pun hijau. Kalau latar belakangnya kuning, kulitnya pun kuning. Itu sesumpah. Atau dia macam ular. Tahu ular? Ya Allah. Tak tahu ular? Ular. Orang bukan benar di mana? Ular di mana-mana boleh hidup. Ya ke tak? Atas pokok boleh hidup dah. Dalam rumah boleh hidup dah. Dalam air boleh hidup dah. Dalam semak boleh hidup dah. Dalam lecah boleh hidup dah. Itu ular. Jangan jadi orang dah. Jangan kita ni jadi macam itu. Tapi jangan tuduh siapa-siapa. Jangan bila cerita itu cerita dengan orang itu asian itu lah. Jangan, tak boleh ya. Lagi apa? Orang munafik dah banyak betul dah. Lagi satu. Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik dan lelaki dan perempuan sentiasa bekerjasama antara mereka. Mereka menyeru kepada kejahatan dan mencegah kepada kemungkaran. Itu tanda aja ya. Itu orang munafik itu menyeru kepada kejahatan, mencegah kepada kemungkaran. Mari kita menari itu. Mari kita menari itu cara orang munafik itu. Mari kita hisap dada itu seruan dia ya. Mari kita berzina, mari kita berjoget. Mari kita minum arak. Itu menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada kejahatan, bukan menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada kejahatan. Ya. Dan mencegah kepada kebaikan. Nak buat itu, nak ngaji, siapa ngajar je break. Unti kelang. Itu mencegah kepada kebaikan ya. Itu tanda-tanda dia. Tanda-tanda tu supaya kita jangan jadi orang begitu. Jangan tuduh-tuduh siapa-siapa. Jangan main sian itu lah, jangan tak boleh ya. Alright. Itu jaga lidah tu. Jangan apa melanak tadi ya. Itu kata Imam tadi. Jangan engkau putuskan dengan saksimu atas seseorang daripada ahli qiblat. Kalau dia itu jenis mayang yang kata dia kafir. Yaitu orang yang pada zahirnya Islam. Yang ni jangan engkau hukumkan akan seorang yang demikian itu dengan syirik. Yang kata dia itu syirik atau kafir atau munafik, kerana bahawasanya yang melihat atas yang di dalam hati manusia itu Allah. Yang tahu siapa? Allah yang tahu dia kafir ke, sesat ke, munafik ke, syirik ke, Allah yang tahu. Kita tak tahu. Kita mana tahu dalam hati dia? Cuma ada sahabat. Itu kecuali ada sahabat yang Allah bagi dia kebolehan mengesan orang munafik. Dia boleh kesan. Nama sahabat tu Abu Huzaifah. Dia boleh nampak orang ni munafik. Orang ni munafik. Dia boleh nampak lah. Pernah satu ketika Rasulullah dah wafat, Sayyidina Umar jadi khalifah. Dia panggilnya Abu Huzaifah. Abu Huzaifah apa dia? Kamu tengok dalam diri aku ni ada tak sifat-sifat munafik ni ya? Abu Huzaifah tengok. Tengoknya. Umar mungkin lama makan pucat, mungkin lama dia. Khalifah tu boleh pucat. Mungkin lama makan pucat, mungkin lama makan takut, mungkin lama nak mengetok tengoknya. Kalau dia takut diri dia tu menjadi ada orang munafik. Bila tengok yang lama tengok. Dia pun senyum. Tak ada wahai Amirul Mukminin. Tak ada sifat munafik dalam diri kamu. Baru lega. Sayyidina Umar tu. Tak boleh nampak panjang. Itu Abu Huzaifah. Itu istimewa. Itu orang istimewa. Dia boleh kenal orang munafik. Kita apa kenal? Diri kita yang kita tak tahu kita munafik, apa tu ya? Kalau kita tak tahu bahawa diri kita munafik, bahaya ya. Alright. Itu ya. Tapi Allah yang tahu. Tiada lainnya, lain daripada Allah semua tak tahu. Maka jangan masuk engkau antara hamba dan antara Allah Ta'ala. Jangan kamu rampas. Jangan kamu rampas sifat Allah.
Allah punya sifat jangan kita pula nak nampak kita nak jadi Allah pula. Kita boleh tahu orang tu munafik, kita boleh tahu orang tu syirik, kita boleh tahu orang tu kafir. Jangan. Yang tahu siapa? Hanya Allah Taala. Kita tak ada kuasa menghukum siapa tu jadi kafir. Tiada kuasa menghukum siapa pun jadi munafik, syirik dan sebagainya. Hanya Allah saja yang tahu. Kita tak tahu. Kemudian, yakni jika engkau lihat akan seseorang yang pada zahirnya Islam, istimewa pula jika ia mengamalkan akan amal orang Islam seperti semayang. Macam tuan-tuan lihat semayang pagi tadi subuh. Bukan senang datang subuh ni. Alhamdulillah Allah gerakkan kita, mampu kita datang subuh. Ya. Orang munafik di antara tandanya dia tak lalu nak semayang subuh dan isyak berjemaah. Itu di antara. Tapi jangan tuduh. Tuduh tak boleh. Itu Nabi beritahu. Di antara tanda-tanda orang munafik itu dia segan nak semayang subuh berjemaah dan juga isyak berjemaah. Tapi jangan tuduh siapa-siapa. Kita nak elakkan diri kita tu supaya kita rajin datang subuh berjemaah dan isyak berjemaah. Jangan tengok tak lain siapa tu lah. Jangan. Hanya yang boleh buat demikian Allah saja, lain tak boleh. Kecuali istimewa apabila dia mengamalkan amalan orang Islam seperti sembahyang dan puasa dan bayar zakat dan naik haji dan barang sebagainya. Ya. Kalau orang tu sembahyang yang kata dia kafir. Kalau orang tu sembahyang yang kata dia musyrik, yang katakan dia munafik. Ya, begitu juga kalau dia bayar zakat, dia naik haji dan sebagainya. Maka jangan engkau iktiqadkan dan jangan engkau hukumkan dan jangan engkau sangka akan mereka itu pada batinnya. Jangan tengok apa yang dalam hati kita tak tahu. Pada batinnya itu menyengutukan Allah Ta'ala. Yang nak menyengutukan Allah Ta'ala itu diri dia. Dia tahulah diri dia. Orang lain tak tahu. Ya? Dia mengatakan selain daripada Allah, matahari itu adalah Tuhan. Itu syirik. Ya? Selain daripada Allah, lembu itu adalah Tuhan. Itu syirik. Tapi kita tahu hati dia mana kita tahu. Cuma jangan buat perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan kita itu berlaku syirik. Di antaranya apa? Itu untuk ingatan diri kita lah. Di antaranya kalau dia pangkatnya besar. Dia pengarah umpamanya. Pengurusi sesuatu pertubuhan lah. Dijemput dia memberi syarahan, merasmikan satu-satu majlis. Dia pun tengok depan dia tu ada orang Islam, ada orang Hindu, ada orang Kristian, ada orang Buddha. Nak ambil hati semua, dia kata semua agama adalah baik. Itu syirik tau, dengar. Dengar ke ni tuan-tuan dan puan? Itu syirik tu. Semua agama adalah baik. Syirik tu. Dengan mana-mana ni? Menyamakan Islam dengan Hinduism, menyamakan Islam dengan Christianity, menyamakan Islam dengan Buddhism. Itu syirik. Syirik khafi namanya, syirik yang dia tak sedar. Syirik yang tersembunyi. Dia tak sedar bahawa dia itu syirik. Kena mengucap balik dia belum sadar kalau nak kembali beriman. Jangan kata semua agama itu baik. Yang baik apa? Yang baik apa? Islam aja, yang lain semua tak baik. Yang lain semua agama-agama yang lain itu mensyirikkan Allah. Kristianiti mensyirikkan Allah, mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Yahudi mensyirikkan Allah, kerana mengatakan Uzair itu anak Tuhan. Hindu tentulah. Dia kata Tuhan itu patung lah semua, menyembah lembu dan sebagainya. Lagi apa? Buddha mensyirikkan juga. Dia mengatakan Gautama Buddha itu Tuhan. Itu dia nyembah gambar. Itu nyata. Syirik yang nyata itu dipanggil syirik jali. Syirik yang tersembunyi dia panggil syirik apa? Syirik khafi. Tersembunyi. Dia tak sedar. Padahal di sisi Allah dia ada syirik. Jangan. Itu untuk diri kita. Bukan nak tuduh orang lain. Itu dah. Jangan. Lagi apa kata Imam Ghazali?
Maka jangan engkau i'tiqadkan, jangan engkau hukumkan dan jangan engkau sangka akan mereka itu pada batinnya. Kita tak nampak apa yang dalam hati dia. Itu menyekutukan Allah Ta'ala. Atau ia kafir, atau ia munafik. Karena Allah yang tahu. Kerana tiada engkau ketahui akan dalam hati manusia itu. Maka sayugianya jangan engkau hukumkan akan seseorang dengan syirik, atau dengan kufur, atau dengan munafik. Dan jangan engkau cela akan seseorang daripada makhluk Allah Ta'ala. Dan jangan engkau hinakan. Itu cara memelihara lidah lagi. Jangan cela orang lain, jangan hina orang lain. Jangan hina, ya. Hinakan dan jangan engkau laknat akan mereka itu. Tetapi sayugianya engkau muliakan akan segala hamba Allah itu. Dan jangan engkau cela akan segala makhluk Allah Ta'ala. Dan jika sesuatu yang lain daripada manusia sekalipun, binatang pun jangan cela. Dan dari kerana inilah sesungguhnya adalah Nabi SAW tidak pernah mencela akan makanan. Dia tak pernah kata, tak salah makan ni, menyampah makan ni. Tak ada cela. Kalau dia suka, dia makan. Kalau dia tak suka, dia tak makan. Itu aja. Tapi tak ada hina, ya. Biarnya dia. Tak pernah mencela akan makanan. Dan adalah Nabi SAW, jika ia ingin akan makanan, maka dimakannya. Dan jika ia tiada ingin akan dia, maka ditinggalkannya akan dia. Ditinggalkannya akan dia dan tiada dicelanya akan dia. Ini. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala lagi. Apa kata Imam Ghazali? Sikit lagi, tuan-tuan. Wa'lam annaka yawmal qiyamati la yuqalu lak lima lam tal'an fulanan walam walima sakat anhu bal lima lam tal'an iblis qula umurika walam tushaghalu la'nata ahadan min khalqillahi ta'ala tulita bihi wa sa'ilta anhu wala tazumman syai'a mimma khalaqallahu ta'ala. Ini ya, kata Imam Ghazali, ketahui olehmu bahawasanya engkau pada hari kiamat tiada dikata bagimu. Tak ada ditanya esok di hari kiamat esok. Ya. Apa nak tak ada tanya? Betapa tiada engkau laknat akan si fulan. Kenapa kau minta laknat itu kafir? Jangan ngau minta laknat iblis umpamanya, tak ada tanya kau tu. Kalau tak ada buat, tak ada tanya di Tuhan. Mengapa engkau tidak laknat Senu? Tak ada. Mengapa kamu tak laknat Firaun? Mengapa kamu tak laknat Namrud? Tak ada tanya lagi. Ya? Kalau kita tidak melaknat dia. Ya, betapa tiada engkau laknat akan si fulan dan tiada dikata bagimu. Betapa engkau diam padanya. Bahkan jika tiada engkau laknat akan iblis seumur hidupmu. Tak pernah melaknat iblis untuk orang. Padahal iblis itu memang gelarannya laknatullah. Kita pun tak pernah buat. Tak ada tanya juga. Kenapa kamu tak laknat iblis? Tak ada tanya, ya. Kerana kita tak buat. Seumur hidupmu dan tiada bimbang lidahmu dengan menyebut akan dia, nescaya tiada ditanya akan dikau daripadanya, dan tiada dituntut akan dikau dengan dia pada hari kiamat. Dan apabila engkau telah laknat, kamu telah melaknat sesuatu atau seseorang akan seorang daripada makhluk Allah, ya, makhluk Allah Ta'ala, nescaya dituntut. Bila kamu laknat hujan, kamu laknat matahari, kamu laknat manusia, kamu laknat sana-sana tu, ya, akan dituntut, betul. Akan ditanya, akan dituntut, akan dikau dengan dia, dan ditanya akan dikau daripadanya pada hari kiamat. Kalau cakap je ditanya, tak cakap tak tanya. Jadi mana lebih baik? Bercakap ke susah cakap? Mana lebih bagus? Bercakap ke susah cakap? Laknat ke jangan laknat? Kalau tak ada laknat tak ada ditanya. Tapi kalau kamu laknat akan ditanya, ya.
Sebab itu kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari kemudian, hendaklah ia berkata dengan perkataan yang baik-baik saja. Atau lebih baik diam. Tak boleh cakap baik, dia diam. Jangan cakap. Jangan lanat. Jangan keji. Jangan hina. Jangan kutuk. Diam lebih baik. Tidak akan ditanya kalau kita diam. Tapi kalau bercakap saja akan ditanya. Jadi mana lebih baik? Diam ke bercakap? Diamlah, jangan cakap. Ini dah. Kadang orang tengah azan cakap. Sembang orang tengah azan. Bukan tuan-tuan lah ya. Orang yang menolak mati dengan saya tu. Ustaz dengan hati kemen. Ini orang tengah azan. Sembang. Anu. Nanya nombor ekor tu. Berapa naik nombor ekor ni? Jangan. Ya, dengar lalu. Ketika orang senang azan, ketika Cikgu Nur Azmi tengah azan, jangan bagi salam dan dosa. Dengan siapa-siapa. Tengah azan tu. Kalau nak memuliakan dia, angkat tangan aja. Jangan beri mana? Dengar ke ni? Atas? Kalau nak mulia, dia angkat tangan je tu. Tanda mulia. Dia pun anggur. Jangan bercakap. Ditakuti nanti pada nak padam masuk tak boleh mengucap kalimah syahadat. Dia ajar orang la ilaha illallah. Tak tahu. Angin balik tak nak. Itu takut tu. Jadi jangan bersembang, jangan bercakap ketika orang sedang azan. Jadi kena buat begitu. Ustaz datang pun jangan pergi benar. Assalamualaikum Ustaz. Itu orang tengah azan, jangan. Ustaz sama salah. Nak jawab kena tidak? Tak jawab hukum wajib. Orang bagi salam wajib jawab kan? Sedangkan orang tengah azan. Orang tengah azan kena diam. Dengarkan azan tu dan jawab azan tu ya. Jawab tak apa. Tu bukan cakap ya. Hayya 'ala shalah, jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu tak apa. Itu bukan cakap, itu jawab azan. Jangan sembang. Ini pang bukan tuan-tuan lah sama tempat lain ya. Di Korea sini tak ada ya. Alright, sekian dulu pembacaan kita ya. Ya, itu yang ke-6 tadi ya. Yang ke-7 itu akan datang kita baca insya-Allah ya. Engkau peliharakan lidahmu daripada mendoakan atas seorang daripada makhluk Allah dengan doa kejahatan. Jangan doa khusyuk ya. Kecuali memang itu musuh Allah. Tak apa. Baik, itu akan datang kita baca insya-Allah. Bulan depan ya. Untuk pagi ini cukup sekadar itu. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? No objection. Alhamdulillah. Setujulah kalah. Ada yang nak bangkang? Mana boleh tak cakap? Aku nak cakap ni, lidah ada. Cakap je. Orang tengah azan, lantak lagi ya. Ada yang nak bangkang? Allah bagi lidah, cakaplah apa? Jangan. Tak ada apa? Tak ada masalah ya? Tak ada bangkangan ya? Mana setujulah? Has anybody got any problem? No question to ask. Alhamdulillah. Bijak-bijak belakang ya. Asal dia ajar dapat. Mana cari? Hanya ada di masjid baru, masjid Jami' baru Gopeng. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ampun maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim.